اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. صدق الله العظيم. Janganlah engkau adakan Tuhan yang lain bersama Allah dalam ibadatnya. Kerana akibatnya engkau akan tinggal dalam keadaan tercela dan kecewa dari mendapat pertolongan. Dan Tuhanmu telah perintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata. Dan hendaklah engkau berbuat baik kepada ibu bapa jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali sampai kepada umur tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyergah mereka. Tetapi katakan kepada mereka perkataan yang mulia yang bersopan santun. Dan hendaklah engkau merendah diri kepada keduanya kerana belas kasihan dan kasih sayangmu. Dan doakanlah untuk mereka dengan berkata, wahai Tuhanku, cucurilah rahmat kepada mereka berdua sebagaimana mereka telah mencurahkan kasih sayangnya memelihara dan mendidikku semasa kecil. Tuhan kamu lebih mengetahui akan apa yang ada pada hati kamu. Kalau kamu orang-orang yang bertujuan baik, mematuhi perintahnya, maka sesungguhnya ia adalah Maha Pengampun bagi orang-orang yang bertaubat. Dan berikanlah kepada kerabatmu dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing. Dan janganlah engkau membelanjakan hartamu dengan boros yang melampau-lampau. Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara syaitan
Sedang syaitan itu pula adalah makhluk yang sangat kufur kepada Tuhannya. Dan jika engkau terpaksa berpaling, tidak melayani mereka, kerana menunggu rezeki dari Tuhanmu yang engkau harapkan, maka katakanlah kepada mereka kata-kata yang menyenangkan hati. Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu di lehermu. Dan jangan pula engkau menghulurkannya dengan sehabis-habisnya. Kerana akibatnya akan tinggallah engkau dengan keadaan yang tercela serta kering keputusan. Sesungguhnya Tuhanmu lah yang meluaskan rezeki bagi sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang dan peraturannya. Dan ia juga yang menyempitkannya menurut yang demikian undang-undang dan peraturannya. Sesungguhnya ia maha mendalam pengetahuannya, lagi maha melihat akan hamba-hambanya. Ayat yang kita bacakan pada malam ini bermula daripada ayat yang ke-22 sehinggalah ayat yang ke-30 yang menceritakan tentang asas-asas pembinaan masyarakat Muslim dan kepentingan tauhid yang merupakan asas keimanan dan mengeratkan hubungan kekeluargaan merupakan tiang kepada masyarakat. Itu masih dalam kandungan suratul Isra, surah yang ke-17 pada juzuk yang ke-15. Kalau sebelum ini, pada ayat yang ke-18 dan 21, kita menerangkan tentang dua kelompok. Kelompok yang inginkan dunia dan kelompok yang inginkan akhirat. Ketika mana Allah menyebut kelompok yang menginginkan akhirat, yang berusaha mendapatkan akhirat dalam keadaan mereka beriman dengan sebenar. Maka ayat yang kita bacakan ini menjelaskan apa itu makna iman, yang menjadi sebab dan syarat utama penerimaan amalan. Bila kita sebut tentang golongan yang mencari akhirat, syaratnya dia mesti beriman. Kalau keimanannya tidak betul, maka amalannya tertolak. Maka Allah Ta'ala menjelaskan tentang nilai keimanan yang sebenar dan bagaimana mereka membuktikan amal-amal soleh. Artinya keimanan yang menjadi syarat utama dalam penerimaan suatu amalan, kemudian bentuk-bentuk amal soleh yang utama. Kalau kita melihat kandungan ayat ini, Allah Ta'ala menyatakan, wahai manusia yang mukallaf, jangan kau jadikan bagi Allah itu sekutu dalam mempertuhankannya dan beribadat kepadanya. Kerana Allah yang Esa itu tiada Tuhan melainkan Dia. Tidak ada yang boleh menguruskan melainkannya. Tidak ada yang boleh disembah melainkannya. Sekiranya engkau menjadikan bagi Allah itu Tuhan yang lain, maka kamu menjadi orang yang terkutuk dengan pensyirikan kamu. Dan kamu tidak akan diberi pertolongan oleh Allah SWT. Kerana yang lain yang kamu sembah selain Allah tidak memiliki apa pun manfaat. Dan tidak boleh menghalang mudarat. Kerana itu Allah menyebut, la taj'al ma'allahi ilahan akhar. Jangan menjadikan bagi Allah itu sekutu yang lain. Tuhan yang lain. Yang kamu nak sembah, yang kamu nak ibadat cuma Allah Ta'ala sahaja. Allah yang Esa sahaja. Kalau kamu tetap mengadakan sekutu, fataq'uda, maka kamu akan menjadi. Kamu akan terus duduk dalam keadaan mazmuman, dalam keadaan terhina, makhdhula, tidak mendapat pertolongan. Disebut dalam hadis, Nabi SAW bersabda, man asabathu faqatun fa'anzalaha bin nas lam tusadda faqatuhu wa man anzalaha billah fayushikullah lahu birizqin ajilin aw ajilin. Siapa yang ditimpa dengan kesusahan, maka dia mengadu pada manusia, maka kesusahannya tidak akan selesai. Siapa yang bila mana ditimpa kesusahan, dia mengadu pada Allah, maka hampirlah Allah mendatangkan pertolongan dan rezekinya cepat atau lambat.
Ikut mana pun pertolongan Allah akan datang. Cepat atau lambat. Yang memohon selain daripada Allah, bukan sekadar dia terhina dan terlaknat, bukan Allah Ta'ala akan sisihkan dia daripada pertolongan dan rahmat. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang iman dan tentang menyembah Allah yang esa, bagaimana cara kita nak menyembah Allah yang esa? Bagaimana kita nak mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sebenar? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyebut tentang syiar-syiar iman. Allah Taala menyebut rukun, sesudah menyebut rukun utama, itu akidah yang betul, tauhid yang betul, yang tidak menyekutukan Allah, maka Allah menyebut syiar-syiar iman dan juga mazahirnya. Kalau kita lihat dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala menyebut kepada kita tentang 6 syiar tanda-tanda orang beriman. Ada 6 syiar. Ayat yang kita bacakan daripada ayat 22 sehinggalah ayat yang ke-30. Ada 6 syiar orang yang benar-benar menjadikan Allah sebagai sembahan, Allah sebagai tempat pengaduan, Allah tempat pergantungan. Maka Allah Ta'ala menyebut perkara pertama yang menjadi sifat mereka. Awalan, yang pertama, ibadatullahi ta'ala wahdahu. Dia hanya beribadat kepada Allah. Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah Ta'ala telah memerintahkan. Allah Ta'ala telah mewajibkan supaya hamba yang ada iman ini tidak menyembah melainkan Allah. Maksud menyembah kepada Allah, yang pertama ialah sibuk beribadat kepada Allah. Kemudian melindungi diri daripada segala perkara yang boleh mensyirikkan Allah. Atas makna ibadat pada Allah, kata ulama, yatadammanu amrain, dia ada 2 perkara penting. Yang pertama, al-istighalu bi'ibadatillah, sibuk dalam menyembah Allah. Yang kedua, at-taharrus an ibadati ghairillahi ta'ala, melindungi diri, membenteng diri daripada menyekutukan Allah. Kerana ibadat itu ialah nihayatut ta'zim. Ibadat, kata ulama, adalah kemuncak kita membesarkan Allah SWT. Allah yang merupakan sumber nikmat, pemberi nikmat, yang memberi kehidupan, yang memberi segala kemampuan, yang memberi akal, segala-galanya. Baik, ini asas pertama iman, iaitu menyembah dan beribadat hanya pada Allah. Seorang kata dia beriman pada Allah tapi dia menyembah, dia tidak beribadat macam disyariatkan, dia tidak melazimi perintah yang diperintahkan, dia tidak meninggalkan apa yang dilarang, maka dia tidak beriman pada Allah. Sebab itu dalam banyak hadis Nabi menyebut meninggalkan amalan dan perintah Allah sebagai tidak punya iman dan tidak sempurna iman. Kemudian Allah menyebut yang kedua, tanda mazahir iman yang sebenar ialah dia mesti mentaati kedua ibu bapa. Allah berfirman, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua ibu bapanya maka hendaklah dia melakukan ihsan. Apa itu ihsan? Yang melakukan kebaikan yang sempurna dalam bermuamalah dengannya. Sebagaimana Allah merupakan sebab kewujudan kita secara hakiki, manakala ibu bapa ialah sebab kewujudan kita secara zahir. Hakikat yang mewujudkan kita kat dunia siapa? Allah. Itu hakikat. Tapi zahir penyebab kita ada kat sini mak ayah kita. Maka sebagaimana kita diperintahkan beribadat kepada Allah, demikian kita diperintahkan melakukan satu komitmen kepada kedua ibu bapa kita, iaitu dengan melakukan ihsan. Yang dimaksudkan dengan ihsan ialah seseorang tadi melakukan kebaikan kepada dua ibu bapanya dan mentaati kepada kedua-duanya. Apa maksud ihsan? Dengan maksud berbuat baik. Arti apa pun benda-benda baik yang kita nak buat pada orang lain, mak ayah kita lebih berhak. Kita kan suka tolong orang, mak ayah kita lebih berhak. Kita kan suka sayang orang, mak ayah kita lebih berhak. Kita kan suka beri masa pada orang, mak ayah kita lebih berhak. Apa pun yang kita nampak kebaikan itu untuk kita buat pada orang lain, mak ayah kita lebih berhak, maka ini ihsan. Dia sebut keutamaan dan prioriti. Sebab itu bila sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapakah yang patut aku bersahabat? Yang ini sentiasa mendampingi, sentiasa memberi waktu yang banyak. Sebab kalau kita sebut sahabat, inilah masa paling banyak. Lalu jawab Nabi SAW, ummuk, summa abuk.
Ibumu, kemudian ayahmu. Maknanya masa kita ni, biar banyak masa habis ke mak ayah kita. Kalau kita mampu melakukannya, maka ia merupakan ihsan. Kemudian Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana bentuk ihsan yang barangkali kita terlepas pandang. Bila Allah SWT menyebut dalam ayat yang kita bacakan ini, dengan firman-Nya, imma yablughanna indakal kibar, sama ada ibu ayah yang di bawah jagaanmu melalui umur tuanya salah seorangnya, au kilahuma, atau kedua-duanya, fala takul lahuma uffin, jangan kamu katakan kepada kedua ibu bapa kamu itu dengan perkataan uff. Dalam pimpinan Rahman disebut ha. Apa maksud uff dan ha tadi? Maksudnya kata ulama, ay la tusmi'uhuma qawlan sayyi'a fihi adna tabarrumin. Jangan menyebut mana-mana perkataan yang menunjukkan paling minimum kita tak suka. Tetapi bila kita tak suka dengan orang, paling minimum kita buat apa? Paling minimum. Dengan memek mukanya, dengan muncungnya, dengan berpalingnya, dengan keluar dengusannya. Macam naga keluar. Dengusan. Macam tu. Maka ini sebut uff. Maksudnya atadajjaru. Dia menunjukkan sifat bosan. Serabut. Kalau bahasa kita sebut serabut perut. Bila mak suruh, bila mak nak cakap macam kita tak nak dengar. Maka kata Allah Ta'ala, wala takul lahuma uff. Jangan kamu tunjukkan mana-mana perkataan kita bosan. Biar nampak kita happy. Jadi kalau mak kita kata buang sampah, kita happy. Ada lagi tak mak nak buang lagi ni? Dia happy. Taklah bila kena buang sampah. Asyik saya je kena buang sampah. Ngeluh. Buang sampah. Tak ada kerja lain. Dia marah mak dia pula. Mak dia suruh buang sampah. Ataupun mungkin kalau ayah dia suruh sesuatu. Ayah dia suruh beli nasi kandar ke. Dia pergi beli kain kat Kamda tak apa. Ayah dia nak nasi kandar. Ayah ni asyik nasi kandar. Kita marah pula tunjuk bosan. Dah dia suruh beli, pergilah beli. 20 kali pun. Pergi beli. Nasi kandar. Kita suka. Kalau boleh aja kita buat tukang masak balik. Kita punya suka. Perkataan uff. Bila mak ayah kita tengok wajah bosan, maka kita derhaka. Sebab itu kita berusaha bila ada mak ayah. Jangan tunjuk rasa bosan kita dalam bermuamalah dengan mereka. Jangan tunjuk. Rasa tak suka, rasa kecewa. Jangan tunjuk. Berusaha. Ya Allah Ta'ala tahu kelemahan kita. Sebab itu dalam ayat berikutnya Allah akan beritahu tentang keampunan Allah. Dalam muamalah kita dengan mak ayah ni adalah kurang-kurangnya. Tapi kita dah bersungguh ni. Nak jaga. Tapi kita pun ialah tak boleh nak tipu perasaan kita. Khususnya kalau kita bukanlah orang yang biasa dengar cakap orang. Mungkin. Disebut dalam hadis. Gharima anfuhu. Rugilah dia. Qila man ya Rasulullah. Dia tanya siapa wahai Rasulullah? Jawab Nabi SAW. Man adraka walidai indal kibar ahadihima au kilaihima thumma lam yadkhul jannah. Orang yang sempat berbakti pada usia tua mak ayahnya. Salah seorangnya atau kedua-duanya tetapi dia tidak melakukannya maka dia tak masuk syurga. Contoh kita masih kecil, kita tak ada bakti banyak dengan dia. Dia yang banyak berbakti dengan kita. Duitnya, belanja dan sebagainya. Tapi bila kita berpeluang membalas jasa. Tiba-tiba kita gagal membalas jasa, maka kita orang paling rugi. Bukan kita orang yang jauh daripada rahmat Allah. Bila Allah Ta'ala juga menyebut cara ihsan yang kedua. Ihsan pada mak ayah kita ni, tuan-tuan sekalian, kalau kita baca ayat ini, ada 5 cara ihsan pada mak ayah. 5. Yang pertama kita sebut jangan sebut uff. Maka ni ihsan. Yang kedua wala tanharhuma. Jangan kita menengking kedua ibu bapa kita. Ni tengking lagi teruk. Menengking yang pertama tunjukkan rasa bosan. Sikit ke banyak tak kira. Yang kedua kita duk berlawan dengan dia. Kita lawan atau kita tipu, kita membohongi dia atau kita kata bohonglah. Mak kita cakap, mak ni bohong lah. Ayah ni bohong lah. Kita tidak boleh membohongi mereka. Istilah membohongi itu besar.
Dalam mak ayah kita mungkin dia silap cakap. Dia salah cakap ke, dia salah faham. Adalah. Kita kata, tipu lah mak. Oh, kata mak tipu. Mana boleh? Tuan-tuan, ada beberapa kalimah ni kita tak boleh kata ke orang. Kata tipu. Pertama, kita tak boleh kata kepada mak ayah kita tipu. Walau dia menipu, sangka kita dia tersilap. Mak ni asyik menipu je kerja ni. Jangan cakap benda tak baik. Mentakzibkan dia. Menjawab balik pun tak boleh. Kita kata ayah ni asyik menipu je kerja. Jangan kata dia menipu. Ustaz nak cakap apa? Memang dia menipu Ustaz. Misalnya. Tak guna kalimah yang baik. Sama ada kita diam. Atau ya orang tipu ni tuan-tuan sekalian. Kita tak payah cakap dia tipu, beritahu dia tipu. Dia pun tahu benda tu tak betul. Oleh kerana adab kita dengan mak ayah, kita tak kata dia tipu. Sama juga antara adab kita juga untuk guru kita. Kita tak kata untuk guru kita menipu. Ustaz ni asyik menipu je kerja ni. Jangan. Kerana dia akan menghilangkan keberkatan ilmu. Anggap dia silap cakap. Ya mungkin kadang-kadang dia memang tipu Ustaz. Mungkin dia silap cakap. Mungkin dia salah faham kerana kita berguru dia. Maka kita tak boleh kata dia menipu. Ini antara orang yang kita tak boleh guna perkataan menipu. Ya, masalah ditipu dia dengan Allah. Adab kita cerita. Adab kita dengan mak ayah kita, jangan kata mak ayah kita menipu. Mak ni asyik menipu. Dari muda sampai ketua menipu. Asal ayat ni. Derhaka. Dan sama juga macam saya kata, kita kata pada tok-tok guru kita menipu. Sama. Jangan kata dia tipu. Diam je. Barangkali dia ada niat lain. Barangkali ada benda lain nak sampaikan pada kita. Maka ini adab. Antara dua golongan yang kita tak boleh kata ditipu. Pengen saya kata, tuan-tuan, orang kalau ditipu, dia pun tahu ditipu. Barangkali tipunya kerana ada masalah tertentu. Mungkin ada masalah. Kerana hukum tipu tadi ada banyak. Ada masalah. Apa tujuan dia barangkali? Nak beritahu pada kita. Maka ini adab kita. Kemudian yang ketiga, bagaimana ihsan kita pada ibu ayah. Saya kata ada 5 cara kita melakukan ihsan kepada mak ayah. Pertama, jangan tunjuk mana-mana reaksi bosan dengan dia. Yang kedua, jangan menengking dia. Dan yang ketiga, Allah menyebut, wa kullahuma qawlan karima. Sentiasa kata kepada kedua mereka itu dengan perkataan kariman. Apa maksud kariman? Ay qawlan layyinan tayyiban hasanan makrunan bitawqir wat ta'zim wal haya'i wal adabil jam. Maksudnya kata ulama tafsir, perkataan yang baik, perkataan yang indah, yang menunjukkan rasa hormat, rasa memuliakan, rasa malu dan adab yang sempurna. Maksud kita bercakap dengan mak ayah kita, ni tuan-tuan sekalian, dengan menggunakan perkataan terbaik. Perkataan paling bagus yang kita tahu. Belajarlah sastra sikit. Perkataan paling baik, perkataan yang menunjukkan kita menghormatinya, perkataan yang menunjukkan kita memuliakannya. Sebab itu kata Umar Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika mana menafsirkan perkataan qaulan layyina, katanya, huwa an yaqula lahu ya abata ya umma ay la yad'uhuma bi asma'ihima wa la yarfa'u as-sawta amamahuma wa la yahmaliku bi nadhrihi fihima. Maksudnya kata Umar Al-Khattab, perkataan yang baik itu ialah dia memanggil wahai ibu yang ku sayang, wahai ayah yang ku sayang, wahai ibu yang ku sayang. Jangan panggil nama dia. Nama dia Zaitun. Hai Zaitun, sini Zaitun. Mak dia dipanggil Zaitun. Memanglah mak dia nama Zaitun. Ayah dia nama Ahmad. Ahmad sini Ahmad. Ayah kau tu. Jangan panggil ayah dengan nama dia. Tuan-tuan, benda ni, ini ditekankan dalam Islam, bahkan fitrah seluruh manusia, satu adab yang hebat seorang anak tak akan panggil dengan nama ayah. Tak ada, tak kira orang kafir mana pun, dia tak akan panggil ayah dengan nama dia. Ia ada secara fitrah. Maka kita patut panggil ayah kita dengan panggilan terbaik. Dia suka kita panggil apa? Yang panggil bak-bak lah. Yang suka panggil cik lah. Yang memang dia suka panggil bapak-bapak lah. Daddy lah. Yang ni umi ke, mama ke, ibu ke. Apa saja perkataan yang dia suka dipanggil, yang baik, kita panggil. Kita jangan panggil nama, kata Umar Khattab. Dan kata Umar Khattab lagi, jangan angkat suara depan dia. Jangan angkat suara. Wala yarfa'u as-sawt amamahuma. Wala yahmaliku binadhrihi fihima. Jangan duk tenung mata dia. Cerlong. Kalau orang kampung saya panggil cerlong. Cerlong ni kita tenung. Mak kita kata, pergi kedai jap beli biskut. Kita pun tengok. Macam nak gaduh, tengok.
Jangan tengok macam tu, tunduk mata. Ya, kadang-kadang kita, tuan-tuan nak marah tu ada. Kita kan bila nak marah orang lain, kita kan tunjuk tenungan tajam. Tapi kita tidak dibenarkan menenung tajam pada ibu ayah kita. Tak boleh tenung tunduk. Kita tenung tajam pada kapek tak apa, tengok tajam. Pada tikar tak apa, pada mak ayah tak boleh. Menenung tajam, tunduk pandangan. Walau dia marah, tunduk. Jangan duk lawan mata dia. Sebab dia rasa tercabar. Dan itu makna derhaka. Jadi perkataan qaulan layyina, iaitu memanggil dia dengan nama ayah, dengan nama ibu, gelarang yang mulia, dan jangan angkat suara. Sebab itu Imam Ibn Sirin, bila bercakap dengan mak dia seperti orang sakit. Dia slow je. Dia tak panggil mak dia dari dapur ke, dari ruang tamu, mak, tak ada. Dia pergi dekat, dia bisik mak dia. Kata ini anak yang hebat bila dia memanggil mak dia, dia memanggil ayah dia, dia tak jerit. Macam mak dia jerit nama dia. Kalau mak dia boleh jerit nama dia, Ahmad, Muhammad jerit. Boleh. Dia tak boleh daripada bawah jerit, Umi jerit. Dia kena pergi dekat Umi. Abah, contoh. Ayah. Ini ialah qaulan layyina. Kalau dia pun jerit sama, maka kurang baik. Apa kadang-kadang budaya kita dah macam tu. Budaya kita tuan-tuan, kalau setengah mak ayah dia boleh terima kita jerit ke, ialah umur 2 tingkat belaka, kan nak panggil anak ni penat. Anak pun panggil mak pun penat juga. Telefon pun tak angkat, dia telefon mak dia tak angkat. Jerit, kena jerit kuat. Nak naik turun sebab kadang-kadang kerja tu kecil je. Dia pun jerit dari jauh. Walaupun sebaik-baiknya, dia berbisik dengan mak dia. Waktu saya ceritakan tentang Imam Ibn Sirin, bila bercakap mak dia, dia berbisik. Dan macam orang sakit kalau dia bercakap. Maksudnya slow suara dia. Maka ini akhlak para salafus salih. Akhlak para ulama' dengan ibu ayah dia. Dia tanya pada Sa'id bin Musayyab atau Musayyib, apa maksud perkataan yang baik? Kata beliau, qaulul abdil mudhnib lis sayyidil fadh. Kata-kata lembut hamba yang berdosa di hadapan tuang yang garang dan bengkeng. Tentu kita kalau ada majikan bengkeng, kita pula buat salah, kita cakap bahasa macam ni, kita punya tune kita. Mesti paling perlahan, maaf bos, saya salah. Bunyi macam sedih. Pertama kita salah, yang kedua kita ni kuli. Bos kita pula garang. Kata Sa'id bin Musayyab atau Musayyib, maksud kata-kata yang baik seperti kata-kata seorang hamba yang bersalah di hadapan tuang yang bengkeng dan garang. Jadi ini ihsan. Yang keempat, ihsan, Allah sebut, waqfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Dan hendaklah kamu merendahkan sayap kehinaan kamu sebagai satu rahmat, yakni merendah diri dengan perbuatan kamu. Maksudnya kata ulama, al-mubalaghatu fit tawadhu'i, iaitu suatu tanda kita merendahkan diri kita dengan cara rendah yang sebenar. Allah Ta'ala beri perumpamaan seperti keadaan seekor burung yang mengembangkan sayap dan ditundukkan sayap tadi bagi memelihara anak-anaknya. Bila Allah sebut waqfid lahuma, rendahkan bagi kedua ibu bapa kamu janahadzul, sayap. Sayap kita rendah tadi kerana kasih sayang. Kalau kita tengok burung, bila dia nak protect anak dia, dia buat macam mana? Dia akan kembang sayap, kemudian dia akan lengkungi sayap tadi mengelilingi anak dia. Umpama begitulah seorang anak yang soleh. Dia merendahkan sayapnya, merendahkan egonya. Kerana apa? Sayang dia kepada kedua ibu bapanya. Cinta dia kepada kedua ibu bapanya. Kemudian yang kelima, tanda ihsan. Iaitu dia sentiasa berdoa kepada Allah. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Ya Allah, wahai Tuhanku, rahmatilah kedua ibu bapaku sebagaimana keduanya membelaku, merahmatiku, membesarkanku waktu kecil. Ai atlubu lahum ar-rahmata min Allah. Utlub lahum ar-rahmata min Allah fi hali kibarihima wa inda wafatihima. Mintalah Allah merahmati kedua ibu bapa kita waktu hidup mereka dan waktu mati mereka. Doa ni tuan-tuan, hidup dan mati. Maknanya mak kita mati pun kita doa lagi dengan doa ni. Ayah kita mati pun kita doa lagi doa ni. Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Waktu hidup dan waktu mati. Kata Imam Qaffal, innahu lam yaktasir fi ta'limil bir bil walidaini ala ta'limil aqwal bal adafa ilaihi ta'limal af'al wa huwa an yad'u lahum bir rahmah fayaqul
Rabbirhamhuma. Allah Ta'ala bukan sekadar mengajar kita. Dia sebut bagaimana cara bercakap, bagaimana cara buat, bahkan bagaimana berdoa pada mak ayah. Ya tuan-tuan, kita sayang mak ayah kita, kita pun nak doa, satu doa yang menunjukkan kemuncak kemuliaan. Macam mana kita nak tahu doa itu paling bagus untuk mak ayah kita? Maka Allah ajar kita doa ni, doa yang paling bagus untuk mak ayah kita. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ni paling bagus kan? Ya, kita sayang mak ayah kita, kita nak bersasra, nak bersajak dalam doa ni. Nak minta Allah lindung mak ayah kita. Tapi tak akan sama dengan doa ini. Doa ini doa yang mustajab, yang rahmat ini sampai terus pada mak ayah kita. Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahai Tuhanku, rahmatilah kedua ibu bapaku sebagaimana mereka membesarkanku waktu kecil. Menjaga aku waktu kecil. Maka ini lafaz rahmat. Perkataan rahmat tadi meliputi segala kebaikan dunia dan di akhirat. Sebab itu bila ditanya kepada para ulama, berapa kali kita nak doa pada mak kita ni? Berapa kali kita nak doa? Kerana perintah ini perintah wajib. Sebab itu kata Imam Siddiq Al-Ghummari, siapa yang meninggalkan doa ni dia berdosa. Dia kena doa juga. Baik, berapa kali? Setengah ulama kata ia mesti diulang-ulang. Dia tanya pada Sufyan, yang Sufyan Ats-Tsauri, kam yad'ul insan liwalidayhi? Berapa kali seorang anak kena doa pada mak ayah dia? Afil yaumi marrah aw fi syahr aw fi sanah? Apakah sekali sehari, sekali sebulan, sekali setahun? Banyak mana nak doa ni? Sebab zahir ayat ni menunjukkan wajib. Wa kul, dan katakanlah. Perkataan kul ni makna wajib. Al-amru lil wujub. Tapi persoalannya berapa kali nak doa pada mak ayah kita ni? Dengan doa ini, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sekali sebulan ke, sekali seminggu ke, sekali setahun. Kata beliau, narju an yujzi'ahu idza da'a lahuma fi awakhir tasyahudat. Kita harap moga ia berpadanan, berpatutan, memadai bila kita mendoakan kepada dua ibu bapa kita ketika setiap tasyahud akhir kita. Contoh masa tasyahud akhir tu, belum kita beri salam, kita doa ini, Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Setiap kali tasyahud akhir. Maka kami harap, kata Sufyan Ats-Tsauri, kita harap cukup benda ni. Sebagaimana kata Sufyan bin Uyainah, kita rasa, kita harap bila orang tanya dia sekali ke sehari, sekali ke seminggu, sekali ke sebulan, sekali ke setahun, kita harap setiap tasyahud akhir. Yang ini dalam sembahyang kita 5 waktu. Sentiasa kita baca Rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Maka bila kita menyebut tentang mak ayah, ihsan pada mak ayah ini, berbuat baik pada mak ayah ini bukan sekadar waktu hidup. Waktu mati pun. Nabi SAW ditanya, datang seorang lelaki Ansar. Dia kata, ya Rasulullah, mak ayahku dah mati, apakah masih boleh aku melakukan kebaikan kepada kedua-duanya? Nabi kata, naam, khisalu arba'. 4 perkara kamu boleh buat. Khisalu arba'. Bila Nabi SAW sebut 4 perkara, bukan 4 perkara ni, 4 perkara cadangan ni. Yang pertama kata Rasulullah, walau mak ayah kita mati, kita masih boleh berlaku ihsan pada mereka. Supaya orang yang mak ayah ni mati tak kecewa, Ustaz. Masa mak ayah saya hidup, saya derhaka. Tak dengar kata, tak dengar cakap, duk lawang semata-mata. Dah dia mati, baru jumpa ayat ni Ustaz tafsir. Rasalah nak betul balik, nak baiki balik, nak ihsan balik. Boleh tak? Boleh. Sebab tidak ada pun peluang kebaikan Allah Ta'ala hilangkan daripada kita, melainkan peluang itu sentiasa ada selagi mana kita hidup. Walau kita dah tua, inilah rahmat Allah Ta'ala. Semua kebaikan yang terlepas daripada kita, kita masih peluang buat. Walau mungkin tak sama, tapi kita boleh buat. Antaranya ada orang kata, Ustaz, mak saya dah mati. Kalau mak saya hidup, saya betul akan buat macam Ustaz sebut. Macam Allah Ta'ala sebut. Tapi dia dah mati, saya terlepas banyak hal. Sementara pula duk sibuk, masa mak kita ada, kita sibuk mengaji, lepas tu sibuk kerja. Kerja pula jauh daripada mak ayah. Balik-balik mak ayah mati. Lepas lama rasa terkhilaf. Kenapa masa mak ayah kita ada, kita tak begitu menghargai. Ya, ramai orang memang begitu. Waktu mak ayah dia ada, dia kurang menghargai.
Jenguk pun sekali-sekali. Pada dekat aja bukan jauh. Kalau dia tahu kelebihan dia jenguk setiap hari. Sebagaimana yang dilakukan oleh Abu Hurairah. Jenguk setiap hari, jenguk, tanya khabar. Itu satu kemuliaan dia. Maka kata Nabi SAW ada 4 perkara dia boleh buat. Yang pertama, as-salatu alaihima wastighfaru lahum. Sentiasa mendoakan dan memohonkan ampunan pada Allah untuknya. Boleh buat. Doa biar Allah sentiasa ampunkan dia. Rabbi fili li walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doanya. Yang kedua, infadhu ahdihima, melaksanakan janji-janji dia. Contoh kalau dia berjanji ataupun dia terbiasa buat satu kebaikan, kita laksanakan benda itu. Mak ayah kita ni memang suka sedekah Jumaat, sedekah subuh, kita teruskan. Mak ayah kita ni suka dengar kuliah. Kita ambil kitab dia, kita dengar kuliah. Kita infak ahdihima, buat apa yang menjadi kebiasaan dia. Barangkali dia ni ada janji. Kalau saya pencing, saya akan rajin dengar kuliah. Tiba mak ayah kita baru pencing 2 hari mati. Ya macam mana saya buat baik? Kita teruskan apa yang merupakan janji dia tu. Mak ayah kita mungkin dia ada janji ni, duit pencing aku derma ke madrasah separuh. Misalnya. Maka bila dia mati, kita nak teruskan janji dia tu. Apa yang dia janji, kebaikan, dan apa yang biasa dia buat kebaikan. Yang biasa dia buat, kita nak teruskan. Mak kita ni suka masak, beri jiran sebelah. Kita pun sama masak. Maka ni mak kita kata kalau saya pencing, saya nak rajin masak, nak beri jiran-jiran semua. Sebab anak-anak pun dah besar, dah tak makan kat rumah, dah duduk kat universiti. Tapi saya nak masak sama macam anak-anak saya ada. Nak masak banyak, sekali masak seekor ikan, 2 ekor ikan. Tapi saya nak beri pada orang lain. Nak hantar mana-mana Tok Noja, mana Tok Imam kat surau, kat masjid ke, yang mungkin tak berkesempatan untuk balik rumah ke, mana-mana ustaz-ustaz, tak kira lah dia nak masak. Bila mana dia mati, kita tahu ini kebiasaannya, kita teruskan. Kalau kita tak boleh masak sebab tak reti masak, kita modal je lah. Atas nama mak ayah kita ni. Yang kedua. Yang ketiga, kata Nabi SAW, ikramu sadiqihima. Hormati semua kawan mak ayah kita. Kita kenal mak ayah kita ni suka kawan siapa. Maka cari kawan-kawan mak ayah kita untuk kita menghubungkan kebaikan. Sebab itu diceritakan bagaimana Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma bila dia jumpa kawan anak kepada kawan bapak dia. Bukan dia jumpa kawan bapak dia, anak pada kawan bapak dia. Dia tahu ni ayah dia ni baik dengan ayahku, kata Abdullah bin Umar. Maka dia beri kenderaan yang dia naik tu. Kenderaan dia naik tu dia bagi. Kemudian dia beri serban yang dipakai. Menjadi kebiasaan orang Arab, dia tak akan beri serban ke orang. Ini mahkota. Tak bagi. Tapi kalau dia bagi, memang orang tu special. Antara benda yang biasanya orang tak bagi. Apa dia? Pedang. Tak bagi. Kenderaan orang tak bagi. Ni serban dia orang tak bagi. Tapi kalau dia bagi, menunjukkan kedudukan dia tu tinggi di sisi dia. Sebab Abdullah bin Umar dia jumpa anak kepada kawan bapak dia, maka dia terus turun daripada kenderaan, beri kenderaan dia naik tu. Kemudian beri punya serban dia, ambil. Kenapa? Dia menghormati anak kepada kawan bapak dia. Sementara kalau dia jumpa kawan bapak dia, ni anak pada kawan bapak dia. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita kena kenal agak-agak bapak kita, mak kita, dia suka kawan dengan siapa. Dia suka kawan dengan Mak Senah ni. Mak Senah ni, dia suka kawan. Kita pergi-pergi. Bukan kita kawan Mak Senah, kita tak kawan dengan dia. Tapi kita buat baik. Ikram. Nabi SAW, bila sembelih binatang, Nabi kata, berikan kepada kawan-kawan Khadijah. Rasulullah menghormati Khadijah. Walau Khadijah dah wafat, Nabi memuliakan kawan-kawan Khadijah. Maka diberi. Artinya kalau ayah kita sementara lagi dah. Bukan cara kita nak buat kebaikan kepada suami kita, pada isteri kita. Pun perkara yang sama kita buat. Menghormati kawan-kawan dia. Kawan dia hormat ni dulu. Arwah isteri saya ni baik ni. Akhirnya kita pun baik. Baik ikut halangan, ikut persempadanan je lah. Ini kawan baik dengan arwah suami saya. Maka kita pun baik. Dan keadaan yang diiringkan. Maka sama juga mak ayah kita. Ini baik dengan mak ayah kita, maka kita baik. Yang akhir sekali ialah menghubung silaturahim yang tidak berhubung melainkan sebab kedua-duanya.
Maknanya tuan-tuan, mak ayah kita ni kan suka balik kampung. Lepas mak ayah kita mati, tak ada orang balik kampung. Kita teruskan budaya itu balik kampung untuk jumpa saudara mara dia. Ini menyambung silaturahim yang tidak tersambung melainkan sebab dia. Ayah kita dulu masa kita muda-muda, kanak-kanak, dia suka heret kita jumpa dengan pak saudara dia, tok saudara dia, sepupu sepapa dia. Semua dia pergi jumpa bawa balik kampung. Bila ayah kita mati, tak bersambung dah silaturahim sana, tak sambung. Kita teruskan. Kita pergi balik cari. Mana saudara-saudara ayah kita, mana pak saudara dia dulu, mana anak sepupu dia, mana anak saudara dia. Maka ini akan memberi pahala kepada kedua ibu bapa kita. Dan ini menjadikan kita anak yang taat dan anak yang patuh. Maka ini di antara cara bagaimana kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Atau disebut sebagai ihsan. 5 cara. Kemudian Allah Ta'ala sedang menyebut tentang ihsan kepada kedua ibu bapa. Kata Allah Ta'ala lagi. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Allah Ta'ala tahu kemampuan diri kamu. Dan bila kita nak patuh pada orang, bukan semudah tu. Dia mari bosan, mari serabut, mari marah. Allah tahu. Kalau kamu bersungguh bermujahadah, maka Allah ampunkan kamu, Allah tolong kamu. In takunu salihin, kalau kamu orang soleh, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah itu pengampun kepada orang bertaubat. Macam dalam saya nak jaga mak ayah saya, mungkin ada dosa saya. Kekurangan tu ada. Setengah anak kata, ustaz, saya takutlah jaga mak ayah, takut derhaka. Lepas tu, biar orang lain jaga. Tak betul. Macam orang kata, ustaz, saya takutlah semayang, takut riak. Lepas tu, saya tak semayang. Orang tak buat macam tu. Ustaz, saya takutlah sedekah, nanti tak kabur. Lepas tu saya tak sedekah. Ustaz, saya takutlah hafal Quran, nanti tak ingat berdosa. Lepas tu, saya tak hafal Quran. Ayat dia ayat tu je. Bukan begitu penyelesaian dia. Kalau seorang anak kata, ustaz, kita takut jaga mak ayah, takut tersilap, derhaka, terkata, datang serabut perut kita, ustaz. Tu saya tak nak bela lah, ustaz, takutlah. Kita orang gila-gila, ustaz. Supaya saya tak terlalu tekan. Baik gini, kita jaga, walaupun kita buat salah, jauh lebih baik daripada kita tak jaga. Walau ada kekurangan, moga Allah ampunkan. Ni ada orang dia saja tak nak jaga mak ayah, konongnya. Supaya dia tak derhaka. Sebenarnya dia tak jaga tu derhaka. Dia tak jaga, dia tak pandang, tak tanya khabar. Itu semua mukadimah derhaka dia. Yang si akak ni duduk jaga, tapi jaga tahulah. Berendam air mata. Tengok perangai mak ayah ni, berendam air mata. Mak kasar, ayah kasar misalnya. Mak ni nak suruh layan macam raja. Pastilah kita layan, memang dia raja pun. Raja dunia akhirat kita. Tapi kita kan tak tahan. Kita pun ada komitmen itu dan ini. Ya, kekurangan kita Allah ampunkan. Sebab itu Allah sebut di sini, fa innahu kana lil awwabina ghafura. Allah pada orang yang buat salah, Allah mengampuni. Jadi lebih baik kita buat daripada kita tak buat. Kekurangan kita akan diampuni dengan kebaikan yang kita buat pada mak ayah kita. Ni yang tak buat langsung dia tak dapat apa-apa. Wa atizal qurba haqqahu, dan berikan kepada kaum kerabat haknya, dan orang miskin, dan ibnas sabil, orang-orang yang terputus bekalan. Wala tubadzir tabzira, jangan kamu membazir dengan pembaziran yang jelas. Innal mubadzirin, kerana orang yang membazir itu kanu, mereka adalah saudara syaitan, dan syaitan itu amat kufur dengan Tuhannya. Apa maksud membazir? Meletakkan harta pada perkara yang batil, maka ini membazir. Meletakkan perkara, meletakkan harta, meletakkan perbelanjaan pada perkara yang dilarang dan maksiat, maka ini namanya membazir. Tapi kalau kita letak pada perkara kebaikan, pada perkara yang hak, maka ini tidak dianggap membazir. Di mana kata para ulama, yang disebut benar-benar membazir tadi, bila diletak pada jalan-jalan syaitan, maka dia membazir. Dia letak pada jalan-jalan maksiat, maka dia membazir. Walaupun seposeng, walaupun dia letak RM1, tapi kalau pada perkara-perkara yang maksiat, maka dia dianggap membazir. Kemudian sesudah Allah Ta'ala menyebut tentang bagaimana kita dilarang membazir. Wa imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin min rabbi. Kalau kamu terpaksa berpaling, kamu terpaksa menolak permintaan seseorang, dan kamu menunggu rezeki dari Allah yang kamu harapkannya, tarjuha faqul lahum qawlan maysura, katakan kepada mereka kata-kata yang menghiburkan.
Maksud ayat ini tuan-tuan sekalian, kadang-kadang bila orang minta kita tolong, kita tak ada duit dah. Kadang-kadang orang minta tolong, kita tak ada kelapangan waktu. Kadang-kadang orang minta tolong, kita tak punya kesempatan sebab kita pun ada masalah kita sendiri. Dan memang kita ada niat nak tolong dia kalau rezeki kita ada, kalau masa kita ada, kalau ruangnya ada. Maka kata Allah Ta'ala, tolaklah dia dengan tolak yang baik. Ummu Salamah, satu hari orang minta sedekah dengan dia. Dan dia tak ada apa. Maka dia kata, moga Allah memberkatimu dan menjadikan rezekimu pada tangan orang lain. Ya, aku tak boleh bagi, tak ada. Moga Allah berkati kamu dan menjadikan rezekimu pada tangan orang lain. Ini Allah ilhamkan orang lain bantu kamu. Kita kadang-kadang tuan-tuan nak bantu. Nabi SAW pernah satu ketika, banyak ketika lah, seorang datang minta dengan Rasulullah SAW macam-macam. Ada waktu Nabi ada waktu Nabi tak ada. Sehingga satu hari seorang lelaki datang jumpa Nabi SAW, dia kata, ya Rasulullah, mak aku nak minta benda ni. Nabi SAW kata tak ada. Kalau tak ada baju kamu pun boleh. Maka Nabi pun tanggal baju dia bagi. Bagi juga. Maka Allah Ta'ala mengajar pada Nabi SAW bagaimana menolak dengan tolak yang baik. Bila ada seorang lelaki menarik selendang yang Rasulullah pakai, tarik sampai berbekas pada leher Rasulullah. Lalu berkata, berikan harta yang Allah beri pada kamu. Yang ini duit zakat. Maka Nabi tersenyum sambil berkata, nanti kalau sampai harta tadi aku bagi. Sekarang tak ada. Kalau sampai je aku bagi. Maka ini perkataan qaulan maisura, perkataan yang baik. Jadi kadang-kadang tuan-tuan sekian kita nak tolak permintaan orang, tolak dengan baik. Jangan tolak dengan cara yang buruk. Tolak dengan cara yang baik. Wala taj'al yadaka maghlulatan ila unukika. Janganlah kita terlalu kedekut. Seperti tangan kita belenggu kat leher kita. Kedekut. Wala tabsutha kullal bas. Jangan pula beri semua sampai kita pun tak dapat guna. Fataq'uda maluman mahsura. Maka kamu menyesal. Tuan-tuan, kita ni manusia ada perangai menyesal. Memanglah kita ni ada sifat pemurah. Tapi pemurah yang kita tak pandai kontrol boleh menyebabkan kita menyesal. Kenapa? Allah ma'ilam melainkan orang tu sekuat Abu Bakar As-Siddiq yang tak pernah menyesal. Siap harta yang diberikan. Tapi level-level kita ni tuan-tuan menyesal banyak. Yang tahun lepas menyesal tak habis lagi. Tahun lepas. Silap tahun lepas bagi 100. Patut bagi 50. Tak habis lagi. Cerita dia yang tahun lepas. Jangan cerita yang tahun ni. Maka kerana itu disebut dalam hadis. Al-iqtisad fin nafaqah nisful ma'isyah. Bersederhana dalam perbelanjaan itu ialah separuh daripada nilai kehidupan. Jadi kita kena pandai belanja. Kita kena pandai menguruskan wang. Yang mana kita patut bagi, yang mana patut kita simpan. Sebab itu bila Nabi ditanya, ayus sadaqati afdal? Nabi SAW menyebut, anzahlul ghina. Sedekah mana yang paling mulia? Kata Rasulullah, selepas lebih. Selepas lebih keperluan kamu, sedekah itu paling mulia. Kenapa Nabi SAW cakap macam itu? Sebab kita manusia ada perangai menyesal. Bila kita menyesal, dia akan mengurangkan nilai pahala. Terutama menyesal bila keperluan kita belum selesai. Kita kereta tak sempat bayar lagi, dah beri korang Allah. Dah tergantung bulan ni tak bayar kereta. Kita bermula susah hati. Selesaikan urusan kita, ada lebihan, sedekah. Ini yang disebut oleh Rasulullah. Bila Nabi ditanya, ayyus sadaqati afdal? Maka jawab baginda SAW, sadaqatu an zahril ghina, sedekah selepas keperluan kamu dipenuhi. Anak kita pun dah bagi, bini kita dah bagi, maka kita pun sedekah. Ni dah bagi orang lain, bini tak lupa bagi. Gaduh dengan bini. Sebulan tak tegur siapa. Kan menyesal. Jadi gaduh dengan bini. Gaduh dengan anak-anak pula misalnya. Maka sebab itu segala keperluan kita dulu, bila kita bereskan. Maka yang lebih tadi kita tak rasa menyesal. Kalau datang menyesal pun dia tak kuat. Sebab semuanya sudah dibayar. Yang ni kita dah buat, ni kita dah buat. Maka Allah ajar kita bagaimana. Ini dalam keadaan umum. Ada pun orang yang kuat iman. Berada seperti Imam Abu Bakar As-Siddiq. Memang beri semua, maka itu tidak tercela. Dia kuat. Ini kita sebut fitrah kita yang saya katakan lemah. Yang tak mampu kita buat kebaikan seluruhnya. Kerana ada keterbatasan tadi berkait dengan sifat kita. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah membentangkan rezeki pada siapa dikehendaki. Dan Allah juga yang akan menyempitkan rezeki. Ia semuanya Allah lakukan bukan kerana kedekut. Tapi kerana maslahat. Tuan-tuan, ada orang yang Allah lapangkan rezeki. Ada orang yang Allah catur rezeki dia. Tak banyak dia dapat.
Yang ni sekali pergi memuka, penuh buk. Terpaksa pinjam buk orang lain untuk penuhkan buk orang lain pula. Yang ni pergi muka misalnya dapat 2 ekor. 2 ekor belum dapat, seekor terlepas. Lompat keluar. Dah tinggal seekor. Misalnya, tuan-tuan, Allah beri sikit banyak. Bukan kerana Allah kedekut. Kenapalah Allah kedekut dengan saya? Allah pemurah dengan dia. Tidak. Allah itu maha pemurah. Sebab tak ada pun sifat Allah maha kedekut. Tak ada. Yang ada Ar-Rahman, maha pemurah. Yang ada Al-Wahhab, maha pemberi. Yang ada Ar-Razzaq, maha pemberi rezeki. Semua nama-nama Allah tak ada satu pun sifat kedekut. Beri. Habis kenapa ada yang dapat banyak, ada yang dapat sikit? Kerana Allah Ta'ala berikan berdasarkan maslahah hamba-hambanya. Disebut dalam hadis. Inna min ibadil mu'minin liman la yasluhu imanuhu illa al-faqr. Walau agnaituhu la asattu alaihi dinahu. Wa inna min ibadi liman lam yasluhu illa al-ghina. Walau afkartuhu la afsadtu alaihi dinahu. Wa qad yakun, kata Nabi SAW, Allah Ta'ala berfirman, di kalangan hamba-Ku yang beriman, ada yang imannya tidak akan elok melainkan dengan susah. Imannya tak akan lawa melainkan dengan susah. Kalau aku kayakan dia, rosak agama dia. Jadi sombong dia. Sebab tu aku jadikan dia kekal miskin. Biar dapat sikit pun tak banyak. Jangan nyombong. Untuk aku jaga agama dia. Dari kalangan hamba-Ku, ada yang dia tak akan elok imannya melainkan kalau dia kaya. Kalau aku miskinkan dia, nasi rosak agama dia. Ada orang pula tuan-tuan sekalian, bila dia kaya iman dia kuat. Dia rajin derma sekian-sekian. Bila dia miskin, dia terus jadi down. Semua manusia ni, Allah tahu maslahat dia. Yang ni dengan beri kaya, jadi dekat dengan Allah. Ni kalau jadi miskin, terus jauh daripada Allah. Yang ni pula dia beri miskin, jadi dekat dengan Allah. Ini kalau beri kaya, terus tak nampak patah hidung kat kuliah dia. Ni baik miskin. Artinya semuanya ini Allah jadikan sebagai maslahah, bukan kerana kedekut. Kerana Allah tutup ayat, innahu kana bi'ibadihi khabiran basira, sesungguhnya Tuhanmu dengan seluruh hambanya itu maha mengetahui lagi maha melihat. Tuan-tuan sekalian, apa pun kita buat, Allah tahu. Apa pun yang kita buat, Allah Ta'ala lihat. Maka kita pilih untuk menjadi orang yang macam mana, hamba yang macam mana. Sama ada kita menjadi hamba yang telah menterjemahkan segala nilai iman yang disebut oleh Allah Ta'ala dengan menyembah Allah Ta'ala, menjaga kedua ibu bapa kita dengan baik, menyempurnakan hak kaum kerabat, orang miskin, semua orang yang memerlukan, tidak membazir dalam perbelanjaan kita, sentiasa berkata baik dalam menolak permintaan orang lain, tidak kedekut dan tidak juga melampau daripada kemampuan kita supaya kita tidak menyesal, maka Allah Ta'ala akan mengganjarinya dengan ganjaran yang besar. Tapi sebaliknya orang yang ingin menjadi saudara syaitan, menggunakan segala rezeki Allah beri untuk perkara maksiat dan melalaikan, maka Allah juga mengetahui dan juga Allah Ta'ala melihat apa yang dilakukan. Wallahu bissawab. Assalamualaikum.